Dengar cikgu? Dengar? Dengar. Okay, semua korang tutup kamera kan? Cikgu tutup kamera. Semua orang tak boleh tengok siapa-siapa. Okay. Teng. 18, mana yang lain? Ni. Hai cikgu. Hai. Arissa gambar lain. Tu kat mana? Saya dekat Korea. Wow. Okay. Kena tangkap ni, tak patuh PKP. Okay. Cikgu dekat overseas juga. Kat belakang jambatan. Tepi pantai lah. Hello cikgu. Hello. Okay. Kita sambung yang buku warna merah kan? Alamak. Betul tak? Okay, sekejap. Buka balik. Okay. Alright. Cikgu tak pastilah korang. Tapi cikgu kat sini cuaca kat sini agak panas lah. Okay. Tada. Okay, yang ni kan? Betul tak? Betul. Excitednya Alia. Ya benar. Okay. Okay, ni semalam. Apa cikgu? Tak excitednya. Okay. Right, ni semalam. Nak belajar fizik kena excited. Okay. Thank you. Okay, ni semalam. Hari ni. Baru masuk yang hari ni. Tada. Okay, so semua orang dah ada ke? Hari ni kita ada 24. Bukan sebab 28 ke? Cik dapat sebenarnya 28. Siapa yang belum masuk? Yang belum masuk mesti Julia. Sekejap cek. Dah, Julia dah ada belum? Dah ada. Awal lah Julia. Okay, Julia. Okay, siapa yang tak ada? Irene. Ada? Ada. Okay, siapa yang tak ada tu? Ya, dia. Dia. Davina. Ya, okay. But she's joining kan? Okay. No worries. Okay, sambung je dulu. So, the first chapter of Form 5 is wave. So wave, buka kejap wave punya simple note. Dah penuh dah cikgu punya atas ni. Nanti kena tutup lah. Okay, sekejap. Kita tengok wave. Ni cikgu punya nota. Simple note BI. Okay, korang dah makan tengah hari belum? Siap belum kan? Cikgu hari ni food panda je.
Belum. Cik baru ni food panda je. Dah makan. Wow, Rashidah dah makan awal. Wih, Rashidah. Satu nama dia Rashidah. Dia dah makan. Okay, so chapter 7. Okay, so the first one is wave. Okay, so benda paling penting pasal wave is this. Ini paling penting. Okay, untuk differentiate maksud ni. Wavelength tu apa, period, frequency, amplitude, and then to differentiate that for kita ada graph. Okay, so sentiasa tengok the x-axis. It have displacement and time. Okay, kalau ada displacement dengan time, so boleh dapat 3 perkara. Amplitude, maximum displacement, period. Okay, period is time for one complete oscillation. Boleh ambil period macam ni, daripada crest to crest, boleh ambil period daripada sini. Ni pun kira one complete. Okay, macam ni pun kira one complete. Another one, korang boleh juga ambil macam ni, pun kira sebagai period. And then to find the frequency, number of complete oscillation in 1 second, boleh guna formula F equals to 1 over T. Okay, kalau ada displacement and distance, you can only find two things, the amplitude and the wavelength. Okay, itu kalau kita ada graph. Right, so balik yang ini. Ini adalah displacement. Slownya respon. Stress pula aku. Yang saya nak beli komputer baru ni. Sekejap cik rasa cik kena tutup atas ni. Okay, sekejap. Tutup. Ni topik apa? Elektronik. Tutup ni. Elektromagnet tutup. Sekejap cik kena tutup yang atas tu. Dia banyak sangat tab. So dia macam slow loading. Loading dia slow. Ni elektrik tutup juga. Mana lagi? Ni apa? Tutup juga. Okay, so kita balik ni. Right, so the graph shows the displacement and time. Okay, so displacement and time boleh cari apa? Boleh cari period. Okay, so berapa period dia? Ambil one complete oscillation. So the period is 4 4 second. Okay, so period 4 second. Okay, so period dia 4 second. And then dia tanya velocity. Okay, velocity tak boleh ambil dari graph. You must calculate, which is the formula VF lambda. Tak ingat tak apa, dia bagi. Okay, dia bagi VF lambda, dia bagi. So to find V, you need to know frequency and wavelength. So dia bagi tahu kat atas tu, the wavelength is 10 cm. Okay, wavelength is 10 cm ni, 10 cm. 10 cm. So wavelength ada 10 cm. Frequency tak ada. So kita tahu dulu period. 4 second. Frequency 1 over period 1 over 4. So 0.25 second kat bawah. Second negative 1. Okay, also known as hertz. Okay, so masuk kat sini 0.25 second negative 1. So darab jadi 2.5 cm per second per speed. Okay, so kita pun belajar the velocity is displacement over time. So untuk wave, displacement adalah wavelength, time is period. Time is period. Kalau nak buat ni, nak buat pakai formula ni pun boleh. Tadi wavelength 10 cm divided by the period of 4 bagi 4. Okay, second. Dapat juga. Pun boleh juga.
Okay, still 2.5. Okay. After that, selalunya habis je yang ini, dia akan start tanya, the second question will be the phenomena. So number 1, reflection. After that, refraction. Fenomena nombor 3, diffraction. Fenomena nombor 4, interference. Yang kelima, sound wave. Yang keenam, electromagnet. Okay, so dia start dengan apa? Deep, shallow. Okay, so first kena tahu dulu ni fenomena apa. So this keyword represent refraction of water lah. Okay, so apa yang kena tahu? Deep region and shallow. What happened to the speed, frequency, wavelength? Speed in the deep region faster, shallow region slower. Okay, so this is fast, this is slow, frequency is unchanged. Okay, the wavelength longer, wavelength shorter. So see, ni shallow, nampak ni, wavelength pendek. Deep region, wavelength panjang. Okay, the wavelength is shortened because, right, kita tengok dulu B, frequency of wave increase. No, ini refraction. Frequency is always unchanged. Okay, amplitude decrease. Tengok amplitude, sama je. Okay, sama je. Amplitude relate to what? Amplitude relate to energy. So energy increase, wrong. Tak ada beza. Okay, and then the velocity decrease, yes. Okay, wavelength shorter, so velocity dia shorter. Ingat balik formula, V equals to F lambda. Okay, for refraction, F is constant, sama, tak berubah, unchanged. So if you have lower wavelength, shorter wavelength, lower speed. Longer wavelength, longer speed. Okay, longer wavelength, longer speed pula. Longer wavelength, higher speed. Itu 28. Okay, itu senang je lah. Okay, ada soalan? Okay, ada. Alright. Next one. Fenomena apa? Okay, so dia ada gap. Gap. Okay. Refraction. Diffraction. Okay, tengok diffraction tulis apa. Teng. So kalau paper tu dia tanya, what is diffraction? Okay, diffraction means a spreading of wave. Macam mana wave to spread after it pass through slit or obstacle. Bunyi mikrofon ada vibration. Hello, sekejap. Cikgu tak nampak diri cikgu. Hello? Ada vibration ke? Okey tak? Speaker cikgu? Cikgu takut juga speaker cikgu problem. Okay. Okey, Karin. Macam ada small getar. Alamak. Okey. Sekejap cikgu try. Reduce the... Okay, so okay tak? Cikgu naikkan dia punya soundbar sikit. Okay, so spreading of wave after pass through slit or obstacle. Kalau macam ni slit lah. Ni celah. Okay, celah ni. Ni slit. Obstacle tu halangan lah. Okay, so macam mana dia nak pass through. Okay, pertama yang korang kena tahu, what happened to the VF lambda. It is unchanged. Semua unchanged. Direction change. Sama macam reflection. Okay, kalau tengok kat situ sama macam reflection. VF lambda unchanged, VF lambda unchanged, direction change. Cuma kat sini, okay, after dia pass through maksudnya dekat kawasan ni lah, dekat kawasan ni. So dekat kawasan ni apa yang berlaku? Amplitude is decrease, energy is decrease. Okay, so bila kita lukis, kita sentiasa lukis wavelength. Okay, sentiasa lukis wavelength. So garis ni mewakili apa? Garis ni mewakili crest.
Okay, this is basically a crest. So dot dot dot, ini throw. So crest, distance between crest and crest is wavelength. So cikgu boleh buat satu lagi tengah-tengah ni, throw, lepas tu crest. Okay, now lalu celah. Okay, this spread. Okay, even though this spread, wavelength dia jarak ni sama. Okay, wavelength dia jarak dia sama. Okay, so yang penting kat sini, kalau nak dapat diffraction, a greater diffraction, the slit ni celah ni must be smaller daripada wavelength. So kalau contoh wavelength 10 cm, yang ni tak boleh besar daripada 10 cm. Kalau contoh cikgu buat 9 cm, okey lagi. Kecil. Okay, kecil daripada wavelength dia. So you get greater diffraction. So dia spread lagi besar. So energy dia reduce. Okay, dalam case ni, tengok wavelength dia. Gap dia ni besar. Okay, gap besar, wavelength pendek. So kalau kata A ni gambar untuk greater diffraction. So kalau gap besar, bigger gap, dia akan jadi less diffract. Maknanya less spread. Okay, less spreading. So spreading tu kalau macam A ni, ni spread lah ni besar. Tapi kalau less spreading adalah D. Dia tak berapa nak spread sangat. Okay, and kenapa cikgu ambil D, cikgu tak ambil C? Because this one representing wavelength. So sebelum dengan selepas kena sama. Kalau ambil C, yang ni wavelength dia kecil, selepas wavelength dia jadi besar. Ini salah. Okay, salah. The answer is, ya. Kalau B? Kalau B, problem dia gap ni besar. So gap besar dia tak boleh dapat spread macam ni. Gap besar dia spread macam ni. This is for bigger gap. Gambar macam ni kalau smaller gap. Okay, so A dengan B tak boleh lah. A dengan B tak boleh. Because you have smaller gap. Kalau nak A dengan B, dia mesti smaller gap. So maknanya yang gambar ni yang cikgu lukis kat nota ni, ini is greater diffraction because gap too small. So kalau bigger gap, bigger dia akan jadi macam donkey tu. Less spreading. Jangan tulis no spreading atau jangan tulis ni. Kalau bigger gap, jangan tulis no diffraction. Okay, kalau no diffraction salah. Dia tulis less diffracted. Dia spread juga tapi sikit. Sikit. Less. Jangan guna no. Dia less. Asalkan ada gap, no matter the gap is bigger or the gap is smaller, there will be a diffraction. Okay, the gap is bigger or the gap is smaller, there will be a diffraction. As long as ada gap, there will be diffraction. But if you have bigger gap, less diffracted. You have smaller gap, baru ada greater diffraction. Okay, the gap must be smaller. Smaller than apa? Smaller than the wavelength. Okay, should be smaller than the wavelength. Okay, so yang ni clear? Ina ada soalan? Yang ni dua gambar je lah selalunya. Dua gambar. Gambar sama ada gambar dia macam atas atau bawah. Depend. Clear, alright. 30. Okay, 30 ni macam ni. Ya, senang dikali. Okay, ni Y ni source number 1, X source number 1, Y adalah source number 2. So meaning you have two source of wave. Two source of wave that we call as a coherent. Okay, what is meant by coherent? Kalau paper 2 dia tanya, coherent mean both wave have same frequency. Ni kalau paper 2 coherent, same frequency and same phase. Okay, same frequency and same phase. Maksudnya kalau contoh macam ni, ini dia mula kat sini kan. Ya, cikgu buat yang garis ni. Ni crest. Sekejap, cikgu tanda untuk lebih senang lah. Dia buat tu, crest garis gelap, through garis yang nipis. Yang tebal dengan nipis. So cikgu buat yang ni tebal, yang ni tebal. Crest.
Lepas tu sebelah dia ni paste, throw. Lepas tu dia buat crash balik. Okay. And then ni another crash. Okay, ni crash daripada X. So ini crash daripada throw. Daripada Y. Okay, ni crash daripada Y. Okay, cuba satu lagi. So semua yang cikgu gariskan warna merah ni, ni crash. Tapi cikgu buat garis ni baru untuk X. So Y pula, ni Y. So garis yang kat hitam line kat tengah tu, tu adalah throw, lembangan. Okay. So konstruktif bila crash meet with another crash. Okay, crash meet with another crash. Throw meet with another throw. So Q ni dia jumpa, okay, Q tu dia jumpa dekat crash dengan crash. Maksudnya dia jumpa Q tu dia jumpa dekat crash. Dia jumpa crash, apa jadi double crash. Okay, double crash. So kalau dekat R dia jumpa terbalik tu. Dia jumpa garis hitam dengan garis yang cikgu buat warna merah ni. Okay, so ni dia jumpa sebaliknya. R ni jumpa garis merah dengan hitam. So itu maksudnya crash warna merah jumpa dengan hitam tu throw. So apa jadi dekat amplitude? Amplitude dia kurang. Ni apa jadi dekat amplitude? Amplitude dia bertambah. Okay, so kalau cikgu tandakan kat sini, cikgu tanda warna biru. Warna purple lah, purple. Okay, ni crash dengan crash, konstruktif. 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 Ni pun konstruktif. Throw dengan throw, throw dengan throw, throw dengan throw, throw dengan throw. Okay, sebelah dia mesti ada destruktif. Okay, destruktif mana? Ni sebelah ni. Merah jumpa hitam. Merah jumpa hitam. Okay, ni pun merah jumpa hitam. 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 So warna biru tu destruktif. Sebelah dia balik ada konstruktif balik. Okay, ni konstruktif. 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 Okay, warna purple ni konstruktif. Warna hitam tu dan warna biru tu adalah destruktif. Okay, ni konstruktif. Interference. Okay, so kita nak ukur apa tau? Kita nak ukur ni wavelength. Ni jarak antara wave dengan wave ni. Ni dah ni. Kita pening nak ukur. Macam mana nak ukur wavelength ni? So nak ukur wavelength ni, you have a formula. The formula is lambda wavelength is equals to A. A adalah jarak antara dua ni. A times X. X tu kalau cikgu ambil purple ni, adalah purple kepada purple. Macam tu. Purple kepada purple sebelah tu X. And D ikut kat mana kita ambil X. Ni D. Okay, kalau contoh cikgu ambil X di bawah sikit, example lah. Cikgu ambil X kat dia kat sini, kat bawah ni. Lemak warna merah pula. Kenapa lah? Warna pink. Okay, kalau cikgu ambil X kat sini, kat bawah ni, D dia pun pendek sikit. So X tu depend kat mana D kita ambil. So A darab X bahagi D. Okay, so semua tu adalah distance, jarak. So A darab X bagi D, dapat wavelength. Okay, so dia tanya mana yang betul. Q kawasan konstruktif, R kawasan destruktif. Itu je. Nama lain, okay, nama lain kena ingat. Konstruktif, nama lain adalah antinode. Antinode. Destruktif, nama lain dia node. Jangan tertukar. Yang ni ramai tertukar. Because the nature of the word. Anti tu bunyi negatif. Destruktif tu bunyi negatif. So orang nampak macam negatif-negatif. So antinode adalah konstruktif. Node baru destruktif. Okay, ni clear?
Cikgu terangkan sikit sekali lah dia punya konsep. Okay, so ini senang je, ni tak payah kira. So after interference, dia masuk sound wave. Okay, sound wave dia tanya, dia tak bagi nombor pun. Dia kata Ali shout in front of high wall. Mana Ali? Tak nampak Ali. Okay, Ali in front of high wall. Okay, he hear the echo of his voice. 3 seconds later, the velocity of sound is V. The distance between Ali and the wall is ini ada formula yang tak diberi. Okay, the only one formula yang tak bagi kat sini. Reflection of sound. Ni tak bagi tau. Tapi formula dia macam ni. Ni tak bagi. V is equals to D over T. Okay, salin dulu. The speed of sound is equals to 2 times distance. Distance tu sebab bunyi pergi. Distance pertama. Dia langgar, reflected, patah balik. That's why 2D over T. Okay, soalan dia berapa D? Susunlah formula. V darab T bagi 2. Dia tak minta ni pun. Dia tak minta pun nilai. Ya Allah. Letih dah cikgu. Malam tadi tidur pukul 2. Nak cikgu duduk main-main lagi. Okay, so yang ni clear? Any question? Okay, siapa lagi yang ada? Ina, ada? Yes, cikgu. All good. Good, okay. Tu suara siapa? Sofia? Tadi tu suara Sofia. Bising-bising. Okay, 32. Lepas sound wave, dia tanyalah elektromagnet. Okay, elektromagnet ni korang ambil je spektrum. Ingat spektrum. Okay, how to remember the spectrum? Spectrum is Radi. Okay, Radi. Siapa ada boyfriend nama Radi? Radi May. I visit your ex girlfriend. Okay. So dia nak tanya, okay, yang ini yang kita hafal ni, ini adalah yang kita hafal increasing frequency. Okay, Radi ni, Radi, radio, Radi, May nombor 2, May I tak ada. Okay, dalam list tu I tak ada, this one tak ada. May I tak ada. Visit ada, visible light. Okay, may I visit your, okay, ada your ex. Yang tak ada satu lagi girlfriend. Okay, yang tak ada satu lagi tak ada girlfriend. Sedih gila tak ada girlfriend. Okay, which of the following show their wavelength? Ascending order. Okay, wavelength ascending order terbalik tau. Kita hafal tu increasing frequency. Increasing wavelength the other way around. Okay, the other way around. So dia kena start daripada girlfriend tak ada, X-ray, UV, visible light, infrared tak ada, micro, radio. So jawapan dia C. Ini increasing wavelength. So berapa jarak wave dia? Radio wave dia paling jauh. Okay, radio wave dia paling jauh. Radi boyfriend Hush. Boyfriend siapa? Boyfriend Julia. Rasa macam semalam gambar lain. Boyfriend Julia. Iki. Aduh. Okay. Right. So Radi, suka hatilah Tuan Rudi ke Radi ke, suka hati korang lah. Okay, janji R. Kalau nak buat perempuan boleh juga. Kalau nak buat perempuan boleh juga. Rania ke, Rania, may I visit your ex-girlfriend? Pelik sangat. Rania, may I visit your ex-girlfriend? So Rania something wrong lah. Okay. Rizky, may I visit your ex-girlfriend? Rizky? Yes. Boleh juga. Asalkan R lah. Kau bubur lah apa-apa asal R. Okay, so habis satu. Barulah masuk yang ni. Warden Rodi. Oh, korang ada warden nama Rodi. Dia cakap dia, may I visit your ex-girlfriend? Tak ada pelangkung pula korang. Okay, so yang kat sini, ini adalah hari tu siapa tanya cikgu? EHT. EHT ni extra high tension
Okay, extra high tension ni maknanya voltage dia tinggi lah. Higher voltage. Dia supply higher voltage. Tapi dia panggil extra high tension. Kalau bahasa Melayunya, voltan lampau tinggi. Voltan lampau tinggi. So kalau bahasa Melayunya faham lah voltan tu tinggi. Bahasa Inggerisnya sebab dia pakai extra high tension. So bahasa Melayunya voltan lampau tinggi. Bahasa mudahnya voltan tu tinggi lah. Okay, voltan tu tinggi. So what happened to the candle flame when EHT is switched on? So cerita dia, kalau kata korang kena jawab dalam paper tu, first apa yang dia buat is the flame ionize surrounding air. Okay, lepas tu apa yang jadi, dia akan ada dua ion. So ion apa? Positif dengan negatif. So ion positif can attracted to negative plate. Dalam kes ni negative plate dia adalah Q. Sebab dia sambung negatif. Positive plate adalah P. Okay, and then ion negative attracted to positive plate. Okay, which is positive plate dia adalah P, sini adalah Q. Okay, lepas tu yang mana? Flame static tak? Okay, so dia attract tadi dia jadi macam ni. Ni memang korang kena ingat lah. Positif tarik ke sini, negatif tarik ke sini. So kenapa positif besar? Because positive ion is heavier, lagi berat than negative. Okay, positive is heavier than negative. So yang besar pergi mana? Yang besar pergi ke Q. Okay, that's for 33. Okay, lepas tu ni 34. Ini Ohm's law. Okay, so Ohm's law apa tips dia yang kena ingat? Okay, siapa yang rapat dengan V has the highest resistance. Okay, so yang rapat dengan V sini. Teng-teng. S. So dia tukar sikit. Yang ni dia perangkap. V dia dekat bawah. V dia dekat bawah. Okay, kenapa higher V? Okay, kita ada V equals to IR. So kalau kita ada higher resistance, kita akan ada higher voltage if current is the same. So cikgu buat macam ni, 1 ampere. Okay, untuk P nak bawa dia senang je, 2 volt. Untuk Q kena bagi lebih sikit, 3 volt. Untuk R kena bagi lebih sikit, 4 volt. Untuk S 8 volt contohnya. So siapa yang ada higher V, which is the nearest to V, dia punya tips, yang rapat dengan V, higher resistance. Okay, rapat dengan V, higher resistance. So dalam kes ni jawapan dia adalah S, because dia tukar S kat bawah. Okay. Okay, diagram show two identical light bulb. Okay, connected in a circuit. Okay, cuba buat macam ni dulu. Katalah ni letak berapa 2 ohm. 2 ohm. 2 ohm. Okay. So ni pula letaklah 6 volt. Okay, 6 volt. So berapa current yang pergi kat sini? So berapa ni kalau okay, ni parallel. So apa yang kena ingat for parallel? For parallel circuit, V is the same. Okay. So dalam kes ni I pula ikut kepada R. The I will be lower if the resistance is higher. Tapi dalam kes ni sama, the R is equal. So kita ambil V ni 6.
So kita kira current dia, current nombor 1 adalah V bahagi R1, 6 bahagi dengan 2, 3 ampere. Okay, 3 ampere. So kat sini akan ada 3 ampere. Yang ini pun ada 3 ampere, sini pun ada 3 ampere. So datang dari mana? Okay, nak bagi faham Ni masuk 3 ampere. Yang ni berapa? Yang ni 9 ampere. Okay, ada 9, 3 masuk sini, 6 turun bawah. Okay, dari 6, 3 masuk sini, 3 turun bawah. Sini 3, naik balik 3, 3 jumpa dengan 3, sini jadi 6 balik. Jumpa balik, sini jadi 9 ampere. Okay, so emitter dia dekat mana? Emitter dia dekat sini. So kalau ditanya berapa reading, 9 ampere. Kalau emitter kat sini, 3 ampere. Okay, kalau emitter tepi ni, 6 ampere. Alright. So what happened to the emitter reading and the brightness of the bulb if filament X and Z, if filament of bulb Y meletup? Okay. So kalau bulb Y meletup, apa jadi? Okay, kita buat balik. Then tinggal ni je. Okay. Tinggal 2 je. Okay, 2 je. Okay, kata tadi ni 6. Ni 2 ohm. Ni pun 2 ohm. Okay. So berapa dia punya current? Okay, 6 bagi 2, 3 juga. 6 bagi 2, 3 juga. Okay, tapi bezanya kat sini. Ni current dia berapa? Current dia 6 ampere. 3 masuk sini, 3 pergi bawah. Okay. So dia tanya apa jadi kepada emitter reading? Emitter reading, kalau yang kat tepi ni, tengok emitter reading kat tepi tu, apa jadi kat emitter tepi ni? So emitter tu akan decrease. Okay. Tapi kecerahan, because dia still dapat the same amount of current, which is 3 ampere, resistance dia pun kekal 2. So the bulb brightness unchanged, tak berubah. Okay, dia tak berubah. Alright. Okay, clear tak? So tengok dulu, ada sebarang soalan untuk yang tu. Ni siapa pula? Ya Allah. Tak boleh ni. Okay, Irene? EHT Irene? EHT? Ya, Ada soalan? tak ada. Dah mandi belum Irene? Suara macam baru tidur je. Belum. Baru bangun tidur je. Santai lagi. Hey. Okay. Itulah dia kan, cikgu perasan apa tau, makin lama kan tak ada siapa tunjuk muka tau. Dia macam awal-awal tu macam okey lah, ada juga orang tunjuk muka. Hujung-hujung semua tutup. Semua tak tahu, cikgu tak tahu orang dah mandi belum, ada ke tak. Julia cantik nak mampus. Julia cantik nak mampus. Hari-hari dia make up je tu. Okay, Julia ada dekat rumah pun dia make up kan. 36. Kena make up, nak video call. Right, 36. Diagram 28 show 2 resistor. Okay, resistor tu tengok dia kedudukan apa? Parallel. Okay, is in parallel. Okay, each resistor 3 ohm. Dia bagi tahu ini 3 ohm each. So 3 ohm bawah 3 ohm. The drive cell of EMF 6. And internal resistance tu dalam bateri ni. Dalam bateri ni ada resistance sebanyak 1.5 ohm. Okay, so what is the current that flow through the R1? Okay, so berapa current yang pergi dekat R1? Alright. First, ini parallel.
settle dulu macam kita belajar series and parallel. Meaning find dulu berapa dia punya total resistance. Okay, sebab yang ni tak boleh buat macam tadi. Okay, yang ni tak boleh buat macam tadi. Contoh yang macam tadi, okay, ni kan parallel. So parallel V sama. Okay, kalau kata kita buat macam tadi V sama. So kita pun buatlah current yang lalu nombor 1 adalah V yang sama over R1. So dia kata ni 6, yang ini 3, so dapat 2 ampere. Orang pun tanda 2 ampere. Salah. Okay, kenapa? Sebab kat sini ini dia bagi tahu 6 is EMF maksimum yang dia boleh supply. Bukan V. V ni adalah energy being supply. Energy being supply to bring a unit charge. Yang ni EMF maximum energy can be supply to bring a unit charge. So dia beza kat situ. So tak boleh buat macam ni. Okay. Kalau yang atas ni, okay, kita anggap apa? Kita anggap internal resistance dia 0. Tak ada internal resistance. Maksudnya berapa dia punya maximum energy, dia bagi semua. Itulah juga yang dia bagi. Ingat ini maksimum boleh bagi. Ini yang dia bagi. Okay. So kalau formula dia macam ni. Kalau yang ni kosong, ni tak ada lah. So berapa maksimum dia bagi semua. Okay, if you assume no internal resistance. Okay, without internal resistance, berapa dia ada dia bagi semua. Tapi sekarang ni ada internal resistance. Okay, when you have the internal resistance, find dulu the total resistance. Okay, cari dulu total resistance. So berapa total resistance? Okay, the total resistance, this is parallel 1/3 plus 1/3, 2/3. Tapi jangan lupa, ni nanti ramai yang tersilap ni, tak terbalikkan. So 3/2, 1.5 ohm. Okay, so sekarang kita ada the total resistance is 1.5 ohm, EMF 6 volt maksimum boleh bagi, internal resistance 1.5 ohm. Okay, kita nak cari I tu maksudnya current daripada bateri ni berapa banyak current yang lalu. Okay, berapa banyak, kita cari dulu. So the formula for this one, maksimum boleh bagi campur berapa maksimum boleh bagi EMF equals to the amount yang dia bagi IR. Okay, sebab V sama dengan IR. Okay, V sama IR. So IR plus berapa yang hilang. Okay, so formula ni maksudnya ini maksimum boleh bagi, boleh supply. IR kat sini berapa yang dia supply, and ini yang loss, hilang due to internal resistance. Okay, so kita pun masuk. Max boleh supply 6. Okay, max boleh supply 6. Kita nak cari I. So factorize R besar 1.5, and then plus R kecil 1.5. So current darab 3 6. So berapa current dia? 6 bagi 3, 2 ampere. Okay, 2 ampere. Okay, tapi satu lagi, tengok dia kata apa? What is the current flow through R1? Dia nak current yang lalu sini je. Okay, ni parallel ingat parallel dia pecah. Kalau now current is 2 ampere, so 2 ampere sampai sini ada 2 jalan. Okay, current is a charge flow. So when you have two ways, ada 2 jalan, current akan pergi dua-dua. Dia naik atas, dia akan turun bawah. So kalau letak emitter kat sini akan baca 1 ampere. Emitter kat sini pun akan baca 1 ampere. Emitter kat sini pun baca 1 ampere. Emitter tepi ni 1 ampere. Emitter sini 1 ampere. Tapi kalau jumpa balik kat sini 2 ampere. Ingat current always flow from positive to negative. So dia tanya what is the current flow through R1 je. R1 je. So R1 1 ampere. Okay, R1 is 1 ampere. Okay, so next
Oh boleh je macam tadi. Cikgu, saya tak faham. Sekejap, cikgu check. Kenapa jadi 1 ampere? Okay, Fina tak faham. Sekejap, cikgu kira balik kenapa boleh pakai yang ni je? Oh, kebetulan. Yang tu kebetulan. Okay. Yang ni kebetulan cara kira dia 6 bagi 3 pun dapat. Oh, okay. So dia macam ni. First, kita cari dulu berapa current yang dia supply. Okay, ni cuba padam. Okay, kita cari dulu berapa current dia supply. Okay, dia ada internal resistance. Okay, dia ada internal resistance. So kita cari current. Dia kata EMF is 6. EMF tu maksudnya maksimum dia boleh supply 6 volt. Okay, tapi berapa dia supply is V. V ni potential different. Yang ni berapa energy being supply. Okay, ingat EMF tu maximum energy can be supplied to bring a unit charge. Berapa maksima dia boleh bagi tenaga nak bawa satu charge. Voltage berapa banyak tenaga yang dia bagi. Okay, ni boleh bagi, ni yang dia bagi. So bila kita kira kat sini, dia bagi kat soalan EMF 6. Current tak tahu, carilah current. Okay, so R besar kita dah kira tadi ni. R besar 1.5 plus R kecil. R kecil internal resistance. Dia beritahu ni internal resistance 1.5. Okay, internal resistance 1.5. So cikgu masukkan. So matematiknya dapat 2. Okay, so kalau cikgu masukkan balik ikut equation asal ni EMF IR plus I small r. Okay, so dia macam ni. Maksimum boleh bagi 6. Tapi yang dia bagi hanyalah 2 darab dengan 1.5. Okay, tambah dengan 1.5. Oops. 2 tambah 1 darab 1.5. Okay, maknanya maksimum boleh bagi 6 tapi dia hanya bagi 3 volt. Ini yang dia supply. Lagi 3 volt ni mana? Lagi 3 volt ni loss. Loss sebab apa? Loss sebab internal resistance. Okay, tadi current yang kita kira 2 tu, 2 tu datang dari mana? Datang daripada bateri ni Dari bateri ni dia akan ada 2 ampere. Okay, 2 ampere, 2 charge, ada 2 jalan. So ada yang current naik atas, ada current turun bawah. So berapa naik atas? Pecah 2. Atas 1 ampere, bawah 1 ampere. Soalan dia, what is the current flow through R1? Berapa yang lalu R1 ni? 1 ampere je lah. Okay, 1 ampere. Sebab baki dia kat bawah ni 1 ampere. Okay, dia jumpa balik. So kat sini masih lagi 1 ampere. Sini masih 1 ampere dari atas. So pergi ke negatif. Sini 2 ampere balik. Okay, remember current always flow from positive to negative. So dia cuma tanya berapa current dekat R1. So R1 is only 1 ampere. Okay, dapat tak Fina? Dapat tak? Sudah adik Okay, so dapat 1 ampere. 1 ampere tu sebab dia pecah. Alright. Okay. EMF. Habis EMF. Last kali electrical energy and power. Okay, so alat elektrik semua level benda ni. This is the voltage. This is the power. Okay, apa maksud alat ni? Maksudnya rice cooker ni. Okay, so rice cooker will produce 600 joule energy per second. Satu saat dia akan hasilkan sebanyak 600 joule. Itu maksud watt. Okay, power is energy per second. Energy over time. Okay, rice cooker will produce 600 joule energy per second. Tapi ada syarat. Hanya bila rice cooker tu
when connected to 240 volt power supply. Hanya kalau rice cooker tu letak dekat plug, tu maksud dia. Okay, rice cooker tu akan keluarkan 600 joule kalau letak dekat plug yang bagi tenaga 240 volt. Okay, soalan dia nak apa? Soalan dia nak resistant. Okay, so dia ada cara yang tak direct. Yang tak direct boleh buat macam ni. P equals to VI. Sebab formula ni bagi. P equals to VI ni dibagi. Ini dibagi. So korang pakai P equals to VI. So P equals to VI, cari I. Power bagi V. Okay, 600 watt. Okay, 600 over 240. Dapat 300. Astaghfirullahalazim. Yang pergi kat chatting buat apa? 2.5. Okay, 2.5 apa? 2.5 ni baru current ampere. Okay, dah dapat pula I. Buat apa? Pakai satu lagi formula yang dia bagi. VIR. So find R. V over I. 240 divide by 2.5. 96. Okay, atau kalau hafal boleh pakai direct, which is power V square over R. Ni ada kat tepi ni. Ni boleh pakai direct. Yang ni V square over R. So pakai V square over R pun akan dapat 240 square over, kita nak cari R kan, kita balikkan, over 600. 96. Okay, tengok dia punya resistance tinggi. Kenapa resistance dia tinggi? Sebab ini rice cooker. So dalam notes cikgu dah bagi tahu kat sini, for application or appliance that require heat or producing heat require the high resistance. Sebab tu tadi resistance dia tinggi, 96 ohm. Okay, other than rice cooker, kettle, iron, hair dryer, apa lagi, oven, toaster, bread maker, apa-apa je lah yang perlukan heat. Okay, so the answer here is 96. Tang. Okay, next one. Okay, habis power energy, dia masuk sini. Okay, dia masuk electromagnet. Okay. Sekejap. Okay, so electromagnet. So for electromagnet, dua cara yang korang kena ingat. Number one, current flow. Direction of current flow. Step number one. Step number two, okay, determine either nak kena tanda X atau korang perlu tanda dot. Okay, kalau X, magnetic field, will be in clockwise. Kalau dot, magnetic field will be anti-clockwise. Okay, that's two step. So when ni switch off, off tak adalah current flow. Tetapi bila on,
current flow. So current flow ke mana? Current flow ke atas. So kalau story dia, now you have a current flow. Okay, what happened to the straight wire? Okay, so straight wire magnetized. So kita nak tahu magnetization dia is clockwise or anti-clockwise. So current ke dalam, kita sentiasa pandang dari atas. Okay, so dari atas ke bawah maksudnya dia masuk. Ini adalah going in. Okay, in yang mana? In adalah X. X in. Kalau bulat, out. Okay, so ni di bawah in. In maknanya kita akan tanda dekat situ adalah X. X. Okay, so X kita tanda mana? Clockwise. So rotation dia, magnetic field dia clockwise. So kalau clockwise, bila on, kompas M tunjuk ke bawah, kompas L tunjuk ke atas. So kompas M tunjuk ke bawah sini, kompas L ni ke atas. Okay, ke bawah adalah huruf R, ke atas adalah huruf P. Okay, kalau ada kompas belah bawah ni clockwise, dia akan tunjuk sini ke kiri. Belah atas kalau ada kompas, dia akan tunjuk ke belah kanan. It's a clockwise rotation. So L going up to P and M going down to R. Okay, just a two step. Okay, so next one 39. Okay, sambung step dia. Step number 1 yang tadi lah. Okay, padam sikit. Step number 1, current flow. Sebab apa nak tahu current flow? Sebab kita nak tahu nombor 2 tadi, nak tanda X ke nak tanda dot. Okay, kalau X anti-clockwise, X clockwise. Kalau tanda dot anti-clockwise. Okay, tu step tadi. Ni current out. Out dia kata bulat. So bulat magnetic field dia kita tanda macam kita belajar tadi, anti-clockwise. Bulat anti-clockwise. Bulat anti-clockwise. Okay, tambahan step. Step number 3 is magnet. Okay, magnetic field for magnet is always north to south. Okay, kalau terbalik pun still north to south. Okay, it's always from north to south. Okay, north to south. Okay, sentiasa north ke south. Then number 4, compare strength of magnetic field. Okay. So kalau kita buat sini, so step 1 tu dah. So step number 3, magnet north to south. Magnet north to south. Okay, and then number 4, compare strength. Okay, so compare strength ni macam mana? Kalau arrow dia same direction, so dia strong magnetic field, stronger magnetic field. Kalau arrow dia different direction, dia weaker. And number 5, last kali, force is towards weaker. Okay, so tengok atas. Atas dua-dua arah kiri stronger, bawah atas kiri kanan, so ini ke bawah. The force is towards the weaker. Okay, dah, tak payah guna tangan. Okay, 39. Kita yang ni 40. Alright, 40. Okay, 40 kita tahu magnet. 40 lukisan dia terbalik sikit. 40 number 1 is magnetic field
for magnet dulu, which is from north mesti ke arah south. Okay, north to south. Okay, and then step number 2 dia tukar sikit. Step number 2 dia buat bulat. Okay, buat bulat. So kita buat dulu. Okay, so what happened to the deflection of galvanometer pointer if a copper rod is moved upward? Okay, kenapa dia nak move upward? So kita belajar this is an induction. Okay, what is induction? Induction is production of induced current. Okay, kena ada ni perkataan induced current, or boleh juga tulis induced EMF by cutting magnetic field or flux. Okay, so yang ni kalau cikgu ringkaskan, lukisan dia macam ni. Kita pandang dari sini sama juga. Okay, north kat sini, south kat sini. Okay, step nombor 1, kita buat step nombor 1 dulu. Magnetic field north to south. Magnetic field north to south. Okay, lepas tu dia kata kat sini the deflection galvanometer if a copper rod move upward, ke naik atas. So kita buat gambar yang kita buat line lah ke atas. Dia kata ke atas. Okay, step number 2 buat bulat. Okay, step number 2 buat bulat. Alright. Okay, ni buat atas ya. Okay, step number 2 buat bulat. So step number 3. Okay, kalau okay, arah mana wayar tu bergerak, arah tu nombor 3 dia. Okay, tengok arah wayar, look at the position, the direction of wire. Okay, direction of wire. Okay, so mana wayar gerak, okay, anak panah sama. Okay, so maknanya kat sini, so dia gerak ke atas. Atas ni tadi arrow dia ke kanan, so gerak ke atas, atas ni kena sama arah. So atasnya ni kanan, yang bawah ni kiri. So kita tengok rotation dia. Okay, rotation yang bulat tu, cuba pakai warna biru lah. So rotation yang bulat ni adalah anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. So nombor 4 kita tengok, kalau rotation dia clockwise, kita tanda X. Kalau rotation dia anti-clockwise, kita tanda dot. So rotation tu anti-clockwise, dot. Okay, nombor 5, dot maksudnya apa? Okay, X maksudnya masuk, kalau dot maksudnya keluar. Okay, so kita tanda tadi, kita buat dot. So ni maknanya dia keluar. Keluar ke sini ya, ke arah mata kita, keluar. So galvanometer pergi mana? Galvanometer masuk dari kiri, current masuk dari kiri, so galvanometer pergi kanan. Okay, so deflect to the right. Okay, kata dia potong pula, dia potong ke bawah. Kita buat sekali lagi. Kalau potong ke bawah pula, kita ada gambar macam ni je contoh. Ini south, sini north, macam tu. So kita tahu dia potong ke bawah. Okay, kata potong ke bawah pula. Tukar kali. Okay, potong ke bawah. Ni tadi potong sini. Okay, potong ke bawah. So kalau potong bawah, ingat step pertama. Step pertama magnetic field. Tanda dulu magnet. Utara selatan. Utara selatan. Step number 2 buat bulat. Buat lu bulat. Buat lu bulat. Okay, buat bulat. Bulat. Okay, lepas tu tengok arrow. Kalau mana arah wayar tu, contoh wayar tu ke bawah, arrow belah bawah tu anak panah kena sama. Maksudnya bawah ni ke sini, so atas ni ke sini. So tengok rotation. Rotation tu clockwise. So kalau clockwise, tanda X. Step number 4. Dan tanda X. X tu maksudnya apa? Current masuk. Maksudnya kalau dia potong ke bawah, okay, the induced current tu akan flow ke belakang. Okay,
Okay, the direction of current akan ke sini. So galvanometer akan pergi ke kiri. So kalau dia potong ke bawah, galvanometer kiri. Okay, warna biru. Potong ke atas, dari bawah naik ke atas, galvanometer kanan. Potong ke bawah lagi, kiri. So atas bawah, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Okay, so kalau D tu deflect to the right and the left. Kalau dia potong atas bawah. Okay, kalau dia stop, ni no change. Kalau dia stop, galvanometer akan tunjuk dekat kosong balik. Okay, deflect ke kanan kalau potong ke atas, deflect ke kiri kalau potong ke bawah. Alright. Okay, ada soalan tak yang ni? Ni cikgu ajar supaya you don't have to use your Fleming right hand rule. So tak payah nak guna tangan. Okay, kejap. Ada soalan? Aisyah, yep. Yep, Bel. Okay. So, okay. Good question. I thought force pergi dekat the one that opposite. Okay. So yang force tu is 3.2. 3.2 yang ni. 3.2 cerita dengan 3.3 lain. Yang ni 3.3. How do I know this is 3.3? Because there's no current, there's a galvanometer. So yang cikgu ajar yang ni, ini lukisan 3.3. Yang the one yang force goes to the opposite direction, itu lukisan 3.2. So 3.2, you know the current flow. So when the current flow, that wire becoming magnet. So bila dia jadi magnet, maknanya contoh macam ni kan, current going out. So current going out, that wire producing magnetic field. Magnetic field at the anti-clockwise. Tu yang cikgu buat warna merah ni lah. Warna merah ni meaning the magnetic field for the wire is in anti-clockwise. Okay, and magnet also have magnetic field, north to south. So 3.2, you have two magnetic field. Okay, you have two magnetic field. So you need to compare the strength of magnetic field. So when you compare the strength of magnetic field, the stronger one is the one yang ada same arrow. So dia tak akan pergi ke same arrow, dia akan pergi ke different arrow, which is to the side yang weaker magnetic field. Ini 3.2. Okay, 3.2 you use Fleming left hand rule, tangan kiri. Okay, guna tangan kiri. So bila kita nak apply yang ini nak lukis guna tangan. Kalau you guna tangan, you must use your Fleming right hand rule. Yang tadi left, yang ni guna right. So untuk right, okay, dia macam ni. Okay. So untuk right, kalau nak lukis tak nak guna tangan, boleh. Korang guna macam ni. First, lukis dulu magnet north to south, and then kedua lukis dulu bulat. Because yang ni kita tak tahu current dia. Kita nak cari either it's X or dot. Yang atas ni kita tahu dah, ini X dengan dot kita dah tahu. 3.3 kita tak tahu. 3.3 we want to determine where is the direction of current. Current dia keluar ke current dia masuk. So untuk tahu tu, that's why kita tengok dulu force dia ke mana. Kalau dia potong ke bawah, maksudnya dia potong ke arah yang magnetic field dia ni. So that's why bawah tu kena sama. So bila bawah sama, kita tengok rotation. Rotation ni adalah clockwise. So clockwise tanda X. X maksudnya current dia masuk. Okay. Dapat tak Vel? Kalau tak clear, kita buat satu lagi. Okay. Oh ya, yeah. Right. Different Different. Dia ada different. Ini 3.2. Yang ni 3.3. So every time kita gerakkan wire ke atas dan ke bawah, direction of current dia change. Meaning kalau ikut susunan ni, okay, bila potong ke bawah, galvanometer dia pergi kiri. Dia potong ke atas, galvanometer dia kanan. Tapi dia sebenarnya based on arrangement, susunan. Contohnya kalau kata cikgu tukar, another way cikgu tunjuk macam ni. Katalah cikgu tukar gambar tu, yang ni sebab magnet dia north on the right side, south on the left side. Kalau kata cikgu tukar gambar tu macam ni, tak, cikgu tukar sikit. Alamak, macam ni lukis dia macam buruk pula. Okay, boleh lah tu. Contoh.
Okay, cikgu tukar dia punya kutub. Okay, cikgu tukar kutub. Ini jadi north, belah sini north, belah sini south. Okay, contoh macam tu lah. Wayar kat sini. Alamak. Wayar kat sini. Okay, wayar kat sini. Galvanometer still kat sini lah. Galvanometer. Okay. Kali ni kita potong ke atas. Okay, kita potong ke atas. Cikgu pakai warna purple lah. Okay, potong ke atas. So, ikut arrangement yang ni. Okay, mata kita pandang di sini lah, senang. Mata pandang di sini. So, dia macam ni. North, south, kita tahu potong atas. Okay, kita tahu potong atas. Okay, step number 1. Magnet, north to south. Step number 2, buat bulatan. Step number 3, kalau dia ke atas, arah atas sama. So, atas sama arah, bawah lain arah. Okay, sebab dia nak potong, ni mesti potong ikut magnetic field. So, atas tu sama arah. Okay, lepas tu, dapat rotation ni clockwise. So, clockwise, tandalah X. So, X current dia masuk. So, current dia ke belakang. Current dia ke sini. Current dia ke sini. So, ini galvanometer ke arah kiri. Okay, kenapa dia tak sama dengan galvanometer ke atas? Atas tadi, kalau potong ke atas pergi kanan. Yang ni potong ke atas pergi kiri. Sebab arrangement, susunan. Okay, susunan tu. Yang bawah ni cikgu tukar magnet dia. Clear tak? To be honest dengan korang, soalan tanya arah ni trial je. SPM tak pernah tanya pun setakat ni. Yang ni lah, ni tak pernah lagi tanya SPM. Okay, so clear. Siapa yang tanya? Bell, siapa lagi? Julia, Nazmi. Okay, clear tak? Julia dapat? Clear. Kenapa Nazmi suara perempuan? Siapa yang bercakap ni? Nazmi ke orang lain? Okay, so tu yang bawah pula. Transformer. Okay, transformer. Okay, transformer apa yang kena tahu? Pertama, mesti sambung alternating current. Number 1. And dia pakai induction. Number 2. Nombor 2, power dia sama. No power loss. Berapa power input, itulah power dekat output. Same power. Okay, dia tak boleh increase, dia tak decrease. Power dia kita assume dia sentiasa sama. So contoh macam A, output power greater salah. Okay, output power greater salah. Okay, so C pula. Alter potential difference of direct current salah sebab kita tak boleh pakai direct current. Transformer hanya change alternating current into another alternating current. Cuma dalam kes ni number of turn ni banyak ni. Ni turn dia sikit. Ini maksudnya step down transformer. Tujuan dia sikitkan ni supaya the voltage is lower. Okay, yang betulnya based on electromagnetic induction. Kat sini ni cikgu ada tulis. It is based on okay, apply a principle of electromagnetic induction. Okay, right. Okay, yang B ni kenapa salah? Laminated steel core. Okay, so kalau nak increase efficiency dia dekat bawah ni. Okay, bukan laminated steel core, laminated iron core. Okay, soft iron, laminated soft iron. So dekat sini dia pakai salah tu sebab dia kata pakai steel. So dia mesti laminated soft iron core. Okay, dekat nota cikgu dia bagi tahu kenapa nak pakai soft laminated iron core ni, to reduce eddy current. Okay, reduce eddy current. Alright. Habis le bab ni, bab transformer.
Okay. So ini National Grid Network. Okay, the energy dissipate. Okay. So tadi daripada power plant, dia cerita dia daripada power plant. Okay, power station. They produce energy around 20k, 23,000 volt. So dia pergi ke transformer. Okay, transformer ni buat apa? Transformer ni step up. Jadi berapa? Pergi ke wayar ni 132,000 volt. Okay, so tinggi. So kenapa dia hantar tinggi? Supaya ni lah tujuan dia, to reduce energy dissipate. So bila dia hantar with higher voltage, tak adalah banyak hilang. Maksudnya wayar ni kan panjang. So sepanjang perjalanan tu the energy loss. Okay, kita belajar chapter 2, higher resistance, longer wire. Okay, longer wire, higher resistance. So kita tak nak dia loss, kita hantar dia with higher voltage. So kuranglah dia loss. So bila sampai the next station nanti, dia buat apa? Transformer lagi, tapi kali ni dia step down. Contoh nak hantar pergi rumah, daripada nilai tu dia hantar pergi rumah 240 volt. Okay, alternating current. Okay, alternating current. So plug rumah kita ni semua alternating current. Okay, alternating current. Alright, so yang ni clear tak? 42. Ya. Okay, 43. Alright. Uyo, pakal sampai ini wave. Ni soalan ni wave campur elektronik. Okay, tak apa, kita baca dulu. So ultrasound signal to detect location of fish. Dia macam ni kapal. Okay, ni laut. Ni ikan. Okay, ikan dia kalau dekat laut dia tak jalan seorang-seorang. Ikan yang jenis apa orang panggil mangsa kan. Pemangsa jelah seorang-seorang. Pemangsa pun sekarang dah grouping. Okay, so ikan akan datang banyak-banyak macam tu. So macam ni dia orang tangkap ikan, dia pun keluarlah sonar. Wow, kena langgar. Lepas tu langgar ikan pun patah balik. Reflection. Okay, tu wave dia lah, reflection. Okay, so dia bagi oscilloscope. Kenapa dia nak bagi oscilloscope? Okay, so dia beritahu kat sini time base of CRO is 50 millisecond per division. Ni nak beritahu time. Okay, so kata the speed of ultrasound is 1200 meter per second. Okay, so dia punya speed 1200 meter per second. Ni satu lagi fact about sound wave Sound wave faster in denser medium. Dalam air 1002. Kalau dekat udara dalam 400-500 je. Okay, meter per second. Tapi dalam air dia lagi laju. Okay, sound wave is faster in denser medium. Okay, lepas tu determine the distance of fish. Ini sebenarnya kalau ikut tadi kita belajar formula tadi, V equals to 2D over T. Okay, dia nak apa? Dia nak T. Okay, dia nak T. Ya ke? Bukan T. Dia nak D. Sorry. Dia nak D. So dia nak D. V, speed dia, darab time dia, bagi 2, dapatlah D. Masalahnya, speed dah ada. Time dia macam nak kira. So time dia ni dia suruh guna CRO tu. Okay, so kita kena faham CRO ni. Maknanya ni wave pertama. Okay, wave pertama kat situ. Ini reflected dia. Okay, dia dengar balik wave tu. So mula-mula bunyi kuat dia lepaskan, pap dia dengar balik. Okay, so time base ni paksi mana? Time adalah paksi X. Okay, time adalah paksi X. So time base ni paksi X ni paksi X. So bila dia kata 50 millisecond per division, okay, maksud kita kira daripada kotak ni sampai yang sebelah lagi tu ada berapa kotak? Okay, ada 1, 2, 3, 4 kotak. Okay, 4 kotak. So
untuk dia dengar balik, dia perlukan 4 division, 4 kotak. So kita dapatlah time dia. Time dia adalah 50 kali 4, 200 millisecond. Okay, tu time. Milli kuasa berapa? Korang boleh tekan kalkulator lah. 200 sekejap. Cikgu stop share. Nak buka kalkulator. Mana kalkulator dan ya. So you have to find the wave and then like how do you know where the division start and stop? Oh. Okay. So first dia dengar sound. Okay, sound maknanya amplitude ni represent apa? Amplitude ni represent loudness. So for sound, amplitude is representing loudness. So this is the first wave yang dikeluarkan, and this is after reflect. So you detect again the sound. So time untuk dia terima dari first wave until the sound until the wave being detected back is 1, 2, 3, 4. 4 ada 4 kotak. Meaning the time require, dia kata one box tu, satu kotak tu is 50 millisecond. So you have 4 box until you dapat balik that sound. So the time of the wave being detected back atau the wave being reflected is 200 millisecond. Okay, faham. Thank you, Jay. Okay, then bila kita nak kira one of the way you can use, tapi tak semua kalkulator ada. Semalam kalkulator siapa tak ada. Okay, kalau macam ni you just tekan je 200. Wait, mana? Nampak kalkulator? Kecil besar. Nampak? Okay, 200 shift and then M. M ni kat nombor 5 ni ha. Okay, dekat atas nombor 5 ada M. So akan dapat in second is this 0.2 second. Okay, millisecond equals to 0.2 second. Kalau tak tahu juga bagi 1000. Okay, bagi 1000. Milli to meter bagi 1000. 1000. Okay, so masukkanlah. Masukkan. So D dia is 1200 times the time which is 0.2 second over 2. Okay, so 600 times 0.2. So you get the distance is gatal nak tunjuk kalkulator juga. Times 0.2. 120 meter. So that's the depth of the fish, 120 meter. Ini ramailah yang tak dapat jawab sebab dia pun tak faham apa benda kaitan CRO dengan benda ni. So ini basically a wave plus electronic. Okay. So dalam exam boleh tak dia bagi macam ni? Setakat ni SPM belum ada. Okay. So what is the 1.5 volt for? So 1.5 volt in this case, okay, because ini dia kata sound wave. Okay, kalau selalunya 1.5 volt tu untuk elektrik. Tapi kalau macam ni, for wave, dia akan represent amplitude lah. Maknanya, ini adalah y-axis. So example, the first wave require 1, 2, 3, 4 box. Sampai atas. 4 kotak lah. Maknanya kalau voltage dia, kalau dikira voltage berapa volt, okay, ada 4 division. And benda tu require 4 kotak. So 4 division. So every division tu is 1.5 volt every division. So sampai ke atas tu adalah 6 volt. 6 volt. Kalau sound wave maknanya sound wave dia tak adalah represent volt because a sound wave. Jadi macam dia ambil CRO, dia sambung kepada macam mikrofon. Okay. Tapi kalau elektrik, dapatlah dia punya voltage adalah 6 volt. So kalau sound wave mungkinlah 6 amplitude macam tu. Tapi bila dia detect balik, amplitude dia tak adalah sampai 4, 2 je. Amplitude dia rendah sikit. Okay. Maknanya the energy bila dah langgar ikan tu patah balik, tak dapatlah energy yang sama. The energy is lost. In reality the energy is lost. Okay. Alright.
Okay, in y-axis, you can calculate the volt. Dapat tak? Siapa yang tanya tadi Bell. Tapi in this case tak adalah. Yang ni because kalau electric, that one representing volt. Okay. You can calculate the same way. Butang tu bagi tahu satu kotak berapa volt. Okay. So, habis CRO, masuklah pula diode. Okay, so ini diode, right. So, graf ni nak tunjukkan apa tau? Yang ni, okay. So, yang ni tunjukkan, okay, ni 0.5 volt. Tengok ada current tak? Tak ada current. So, maknanya graf ni nak tunjukkan diode ni bawah 0.5 tu current dia tak ada. Kenapa boleh tak ada current? Okay, kita ingat balik diode. Ada dua function diode. The function number one is to allow current to flow in one direction. Okay, bawah 0.5, okay, which statement explain why the diode does not conduct electricity when the voltage is below 0.5. So below 0.5 ni tak ada current. Okay, kenapa tak ada current? Dia tak ada current sebab in reverse bias. Okay, is this in reverse bias? So reverse bias dia tak benarkan current. So lebih daripada tu nanti dia letak in forward bias, sebab tu yang ni ada current. Okay, kalau kosong current ni reverse bias. Okay. So 45 masuk. Ya, awal ni masuk ni. Radioaktif. Okay lah, radioaktif. Ni senang je. Ni kimia. Proton. Ini neutron plus proton. Kita panggil dia nukleon. So what is the proton? 92. Neutron tolak lah. Ayam. Okay. Oh, jumpa balik. Okay. Okay. Diagram show a light control switch circuit to light up the bulb in dark environment. Ni korang kena ingat. Okay, LDR kat bawah menyala bila waktu dark. Macam ni dia boleh menyala waktu dark? Sebab during dark the resistance is high. So current yang lalu sini, current lalu sini, current lalu bulb, current sampai sini tapi tak boleh lalu lagi sebab yang ni tengah off. For transistor to on, dia mesti ada base current. Dia mesti ada current yang lalu sini. Mesti ada base current. Baru dia boleh on. So tadi current lalu sini, current lalu sini. Okay, dia pass through resistor ni 1 ohm ni sampai sini. Okay, waktu dark resistor ni high, higher than the 10 kilo ohm. Okay, contohnya kata dia jadi 100 kilo ohm. So instead of dia pergi bawah, bawah ni resistance tinggi, so less pergi sini, more current pergi sini, ada base current. Okay, resistor 10 kilo ohm ni buat apa? Control the base current. So now you have a base current. So current flow ke bawah, and yang atas tadi pun flow ke bawah. So complete the circuit, the bulb is light off. Okay, the bulb is light on. So soalan dia, which is the necessary change to the circuit if NPN diganti dengan PNP? Okay, so PNP, macam mana arrow dia PNP? So PNP, the arrow of PNP is this. Meaning this one, current lalu, current lalu, current lalu. Dia tak boleh lalu langgar dinding. Current daripada sini pun tak boleh lalu langgar dinding. Ni dinding ni. So macam nak bagi dia boleh lalu? Okay. Bateri. Yes, kena bagi current tu lalu ikut belah bawah. Barulah dia boleh lalu. Okay, baru in forward bias. Kalau tak boleh lalu. Okay, if you increase pun tak boleh sebab dia lawan arrow. Right. Okay, 47. Which statement is not the use of radioisotope in agriculture?
Okay, so as a tracer, yang ni selalunya kita akan pakai phosphorus 32. The half-life of phosphorus is 14 days. Yang ni dia akan masukkan dalam baja, dalam fertilizer, and then dia tengok nanti daun tu absorb tak. Kalau dia absorb, maknanya daun tu ataupun tumbuhan tu elok. Okay, ini betul. Okay, so yang mana in agriculture? Preservative agent, okay, betul. Ni dia akan radiate. Okay, dia akan buat radiation, dia akan kill all the germ dekat atas tu. So baru boleh export dan sebagainya. Sebab tu buah boleh tahan lama. Okay, dia tak ada bakteria. Dia radiate. Okay, radiate. Sterilizing agent to control pests and destroy crop. Yes. Yang bukan ni lah. Blood clot and cancer cell. Blood clot kita pakai Na24. Okay, and cancer cell example kalau thyroid is iodine 131. Okay. So agriculture D bukan lah. Okay. 42. Baik, masuk sini pula. Okay, tak apa. 48. Truth table. Which combination of logic gate and not is correct to explain the operation? Oh, ni kena bersabar lah sikit. Okay, output dia adalah 00100. Input dia dekat P. Yo, macam mana nak buat ni? Okay, buat je lah dulu. Okay, 0011 dekat P. Dekat Q is 0101. Okay. Tapi cik tahu yang ni salah. Sebab ini output dia 1110. Tapi tak apa, kita buat satu. Okay, just to show you. Okay, so yang ni first kena buat apa? Terbalikkan. Cikgu buat laju sikit. Ni NOT gate. So NOT gate terbalikkan 1100. Ini AND gate darab. So 1 times 0 is 0. 1 times 1 is 1. Dah salah dah. Okay, 0 times 0 is 0. 0 times 1 0. Okay, ni tak tepat. Okay, kita buat yang ni pula. Ini salin balik P 0011. Bawah ni Q, salin balik ikut Q. Salin Q ni 0101. Okay, masuk sini 1010. So ni darab 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0. Okay, ni jawapan. Sebab dekat R tu sama 0 0 1 0. Okay, kalau yang ni tak boleh sebab yang ni cikgu dah tahu dah output dia. Okay, ni darab dulu. Darab dulu jadi apa? Darab dulu jadi 0 0 0 1. Masuk kat sini dia terbalikkan 1 1 1 0. 1 1 1 0. Okay, ni pun samalah yang bawah tu. Okay, 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 darab 1 0 0 0. Okay, jawapan dia B. Ni kena buat satu. Okay, so number 4, T9. When nuclei undergo alpha decay. So alpha decay kena ingat this is atom X. Okay, nucleon number, proton number jadi Y. Nucleon number tolak 4, proton number tolak 2. So dia tanya nucleon number. Nucleon number yang ni tolak 4. Okay, plus helium 24. Okay, so this is nuclear fission. Okay, ni dalam reaktor nuklear. Uranium bombarded by neutron. Okay, bombarded by neutron. Okay, produce 2 small nucleus. Okay, what is the energy in joule if the mass defect? Ni senang sikit sebab dia dah bagi EMC square. Mass dia dah bagi kg, so tak payah tukar apa-apa. Masuk je. Cuma kena ingat nilai C. C is 3 times 10 power of 8 ms negative 2. Sorry, ms negative 1. Speed of light. Speed ms negative 1. Okay, so tekan kalkulator.
Kan je lah. Okay. Buat kurungan supaya kalkulator anggap dia satu nombor. 3.32 times 10 to the power negative 28. Ni kira Cikgu satu. on tak kalkulator? Ha? Apa dia? Ada apa dia? Tak nampak? Tak dapat? Okey. Tak nampak kalkulator? Dah nampak dah. Dah nampak dah. Okey. Sama. Okey, 2, 9, 11. Okey, kalau tak buat kurungan kan? Tengok kalau tak buat kurungan. Tak buat kurungan, dia punya power lari. Nanti power dia lari, korang tak boleh kejar. Okey, so 3.32 darab 10 kuasa negatif 28. Okey, lepas tu darab dengan, katalah buat kurungan pun, 3 kali 10 kuasa 8 square. Oh, yang belakang cikgu buat kurungan cikgu tu buat kurungan pula. Tak nak kurungan. Macam mana aku tak nak kurungan delete. Aduh. Senang kata kuasa dia lari lah. Kalau korang tak buat kurungan, kuasa dia lari. So ambil nilai tu. Kalau kuasa lari yang bawah kot, tak silap cikgu lah. Dia ada beza kat situ. Okay. Habis yang ni. Tada. Okay. So ni ada set lagi kan? Ni ada set lagi Satu lagi Alamak. Macam mana nak buat paper 3 ni? Sempat ke sekejap? Kita ada berapa kelas lagi? Macam mana nak buat paper 3? Sempat. Nanti cikgu hantar bahan paper 3. Kita buat paper 3 supaya korang boleh score 100 over 100. Okay, cikgu. Okay. Amin. Okay. So cikgu stop jap. Tada. Alright. Okay, what is 1.5 volt for? Tadi cikgu dah jawab What is 1.5? Okay dah. So soalan Julia, wire ke atas ke bawah. Okay, so tu pun dah jawab. Tadi Bell punya soalan pun dah jawab. Okay dah, tak ada soalan. Okay, korang ada soalan tambahan last tak? Apa nak tanya? Esok 9 pagi kan? Esok 9 pagi. Esok Manakah? Okay. Esok 9. Lepas tu 11.30. Kenapa 24 11.30? Oh, awal puasa. Okay. Orang kau boleh percaya ni. 25, 9 balik. Okay, boleh. Alright. Kelas elektronik. Kelas elektronik ada? Nanti cikgu message. Okay, so itu saja untuk hari ni. Selamat berehat. Thank you, cikgu. Welcome. Rest well, cikgu. Thank you, cikgu. Welcome everyone. Thank you, cikgu. Thank you, cikgu. Assalamualaikum. Salam. Bye-bye.